Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi, edisi 17 Disember 2009 bersama saya Zulkifli Yusof dan juga saya dan Surya Zainuddin. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Seperti biasa, rancangan ini dipancarkan secara langsung dari jam 8.30 pagi dan kita akan beristirahat selama 30 minit pada jam 9 pagi untuk memberi laluan kepada Buletin Awani, dan kemudian kita sambung balik jam 9.30 hingga ke pukul 10 pagi. Dan yang pastinya kami menjanjikan banyak informasi yang menarik untuk dikongsikan bersama. Teruskan bersama kami hingga ke akhir rancangan. Dan pastinya petang ini ramai yang tak sabar untuk menunggu Malaysia dan juga Vietnam. Okey. Mungkin ada sebahagian yang nak berangkat pergi ke sana untuk menontonkan secara langsung. Tapi ramai juga dah berkumpul di kedai-kedai mamak, dekat kedai-kedai tertentu untuk berkumpul ramai untuk menyokong pasukan Malaysia, dan harapnya ianya dapat mengakhirkan kemarau emas bola sepak selama 20 tahun. Okey, sama-sama. Tapi seperti yang saya katakan hari itu dengan Zaiful juga, saya rasa apa pun kita sama-sama kita mengharap, saya rasa bagi pasukan kita untuk ke final adalah satu bonus. Tapi sekiranya mereka kalau mereka mendapat gelaran juara dan mendapat emas, saya rasa alhamdulillah. Tapi sekiranya mereka tidak menang pun, saya rasa itu sudah pencapaian yang perlu dipuji. Satu pencapaian yang perlu dibanggakan. Yang pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia adalah tanggungjawab kita untuk sama-sama menyokong pasukan negara kita. Hari ni apa kita nak start? Apa kita nak cerita hari ni? Okey, hari ni kita nak cakap pasal duit je. Okey, kalau mula kita akan cakap tentang pelaburan. Okey, tapi kadang-kadang bila pelaburan ni kadang-kadang bahaya juga. Dia punya labur jadi tapi lebur. Dia boleh jadi lebur juga. Okey, kita bersama dengan setiap hari Khamis kita bersama dengan Encik Abdul Halim Abdul Hamid. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Perniagaan dan Undang-Undang dari MMU. Apa khabar Encik Halim? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, melabur atau lebur? Ya. Okey, apa yang boleh kita bincangkan hari ini? Ini adalah satu topik yang sangat prihatin lah buat masa ni. Kerana ramai sangat kita tengok masyarakat yang terlibat dalam perkara pelaburan ni yang akhirnya lebur. Apa yang mereka laburkan tu semua rugi, hilang begitu saja. Jadi saya rasa siri yang begini ni harus kita perhatikan, kan kita nak bagi pengajaran dan kita nak didiklah masyarakat tentang bagaimana harus kita melabur, apa yang harus kita buat bila kita nak labur, apakah perkara-perkara yang harus kita lakukan, dan syarat-syarat yang perlu ada. Jadi dari segi ilmu dan sebagainya harus kita titik beratkan. Kalau tidak nanti akan jadi lebur. Sebab kebanyakan daripada kita bila nak sebut pasal melabur tu mesti nakkan pelaburan yang sedikit tapi membawa pulangan yang banyak dan dalam jangka masa yang singkat. Itu risikonya yang sikit. Dan lagi ramai orang tak tahu apakah perlunya kita melabur. Kenapa perlu kita melabur? Jadi kalau kerana duit yang kita simpan buat masa sekarang, kalau kita letak di atas meja ataupun kita simpan dalam almari, kita akan rugi. Kerana apabila masa berlalu, nilai duit tadi akan jatuh. Kurang, jadi susut. Kerana setelah, macam contoh, kita dah lalui, kita panggil dia tu inflasi, ataupun sekarang kadar indeks pengguna, consumer price index, yang ditukar ganti kepada perkataan inflasi. Yang mana kalau kita nak faham yang itu, dulu mungkin kita dapat sekeping roti canai 40 sen, mungkin 30 tahun dulu. Sekarang dah jadi sampai 90 sen, ataupun RM1. Jadi kenapa berlakunya gitu? Kerana mata wang yang sekarang kita pakai ni, apabila masa berlalu, nilai dia kurang. Jadi kalau kita simpan dalam almari, kita simpan bawah katil, dalam bantal, kita akan rugi. Kerana after a while, lepas beberapa masa, duit tu nilai dia tak ada. Jadi kerana faktor duit sekarang yang kita pakai ni, nilainya tidak ada kalau kita tidak lakukan sesuatu, maka sebab itulah kita kena melabur. Tapi adakah semua orang boleh melabur? Kerana mungkin ada yang mengatakan kalau pendapatan sebulan pun tidak cukup untuk menyimpan, apatah lagi melabur. Bagaimana kita nak menyelesaikan perkara yang sebegitu? Perkataan pelaburan ni sebenarnya luas. Bukan bermaksud
labur tu hanya bila kita ada duit lebih. Sebenarnya simpanan tu pun bentuk pelaburan. Jadi tapi bagaimana harus kita simpan? Bagaimana contohnya kalau kita tengok dalam majalah Millennial baru ni tunjukkan bahawa RM3,000 masih tak cukup tinggal di bandar. Jadi kenapa jadi sampai begitu? Jadi perkara-perkara ni akan kita ceritakan kenapalah kalau pendapatan 3,000 masih tak cukup, tetapi bagaimana harus kita cuba untuk simpan. Dan simpan kemudian baru kita labur. Jadi satu-satu orang sebelum kita nak mulakan pelaburan ni, dia kena mula belajar menyimpan dulu. Jadi sini kita akan didiklah dalam rancangan ni, insya-Allah kita akan cuba terangkan bagaimana daripada pendapatan yang sikit, yang kebanyakan orang kata tak cukup ni, tapi sebenarnya ada cara untuk kita simpan. Mungkin kalau kata kita nak perkenalkan buat permulaan ni, konsep 991 ni, contoh rezeki itu datang daripada perniagaan, yang satu daripada makan gaji. Jadi yang 910 ni, konsep ini sebenarnya kita harus lakukan untuk simpanan. Bermaksud sesuatu orang, katalah contoh seorang rumah hari ni dia nak belanja pasar RM50. Jadi kita ambil 10%, 10% daripada RM50 tadi, RM5 ni tadi, macam mana pun dia kena simpan. Jadi dia akan belanja RM45 sahaja. RM5 dia kena disiplin untuk simpan. Maksudnya sebelum membelanjakan wang itu dia dah sudah asingkan 10%. Tetapi apa yang harus dia buat untuk dia pastikan dia boleh belanja RM45 tadi, dia kena senaraikan apa yang harus dia beli untuk hari itu. Kerana ramai orang yang take for granted, ambil mudah bila pergi ke pasar, supermarket dan sebagainya, tak ada list. Ada dia tengok apa yang dia nampak, teringin rasa dalam perut dan sebagainya, ambil semua dia ambil. Alas tengok over budget. Dia pergi shelf ke shelf. Dia pergi shelf ke shelf, bukan ada list. Tapi kalau kita ada list dan kita ikut senarai itu, ini satu ciri-ciri penting bagi setiap manusia, ini disiplinkan diri. Dalam keadaan sekarang ni yang begitu mencabar, macam-macam masalah ada, setiap orang kena disiplinkan diri dia, barulah dia boleh pastikan okey, dia hari itu dia boleh simpan RM5. Okey, saya nak tanya kepada Encik Alim. Okey, adakah praktikal, kita cakap tentang groceries tadi dalam perbelanjaan tu kan? Adakah sebagai seorang suri rumah contohnya, haruskah kita beli groceries tu untuk 1 bulan punya bekalan? Ataupun macam saya nak masak spaghetti ke contoh malam ni. Okey, saya kena beli pasta ke apa ke yang dia punya carbonara punya sos ke. Haruskah begitu atau bagaimana untuk menjimat? Mana lebih efektif? Saya rasa tak perlu. Kerana barang-barang ini bukan barang yang mendadak naik harga dia. Secara keseluruhan barang-barang ini harga dia kalau naik mungkin dalam masa setengah 6 bulan ataupun setahun. Jadi tidak perlu kita nak beli sampai 1 bulan. Kita beli mungkin kalau yang bagusnya sebenarnya daripada dulu ialah hari-hari beli. Tapi oleh kerana orang sekarang masa tak ada, kemudian kita ada peti sejuk, maka kita ada kemudahan untuk menyimpan. Bila ada kemudahan menyimpan ni, kalau paling banyak pun mungkin 2 minggu stok ataupun seminggu sahaja. Jadi kita beli ikut ration yang begini. Dan tidak perlu kita nak beli sampai sebulan, kerana kemungkinan barang-barang tu kita tak perlukan. Dan jadi bila di situ kadang taste manusia ni, cita rasa dia berubah-ubah. Contoh bagi mereka yang ada anak dan sebagainya, kita mungkin rancang begitu untuk 1 bulan, tapi dia tiba-tiba anak kita tak nak makan. Tak nak benda-benda tu. Ada kali kita buat pembaziran. Kadang-kadang kalau kita buat spring cleaning dekat dapur kita, ada banyak yang dah expired yang kita buang macam tu je. Sedangkan kita beli mahal-mahal kan. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan bersama lagi dengan Encik Abdul Halim selepas ni. Jadi teruskan bersama kami selepas ni.